Assalamualaikum pelajar-pelajar Cikgu Yumi. Okey, sebelum memulakan penerangan cikgu dalam buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan, cikgu ingin memperkenalkan diri dulu. Cikgu adalah guru PJK kamu untuk sesi 2021 di mana cikgu baru masuk di sekolah ni, baru lapor diri. Dan malangnya dengan adanya COVID ni kita tidak dapat bersemuka dahulu. InsyaAllah mudahan Allah kasih hilangkan COVID, maka kita akan dapat belajar seperti biasa dalam kelas. Okey, baiklah. Untuk tu tolong yang sudah download buku PJK, pergi ke muka surat 66. Okey, di mana tajuk kita iaitu muka surat 66. Tajuk kita pada hari ini adalah kenali diri. Okey, seperti yang kita tahu, alhamdulillah Allah lahirkan kita dengan anggota badan yang sempurna, itu lengkap. Dan yang tidak lengkap tu kena bersyukur juga sebab Allah masih beri nyawa kan. Okey, jadi untuk kali ini cikgu akan menerangkan anggota badan yang Allah berikan kita dengan percuma yang perlu kita syukuri. Cara kita syukuri, kita hendaklah menjaga anggota badan kita sebaiknya jangan disia-siakan. Okey. Anggota badan kita iaitu ada satu bahagian anggota dikenali sebagai anggota seksual. Okey. Seperti yang kamu nampak dalam buku teks, anggota seksual sama ada jantina, lelaki ataupun perempuan. Okey, cikgu pergi kepada anggota lelaki dulu. Okey, seksual bibir. Okey, bibir lelaki dan wanita sama kan. Kemudian payudara. Payudara untuk lelaki bila dewasa dia tidak terlalu besar. Tapi untuk payudara wanita iaitu anggota seksual dia akan membesar mengikut hormon. Nanti kamu akan belajar lebih lanjut lagi. Okey, anggota yang ketiga, anggota seksual yang ketiga, kalau yang lelaki boy dikenali sebagai zakar, di mana tempat mengeluarkan perkumuhan kita iaitu air kencing. Kalau perempuan dikenali sebagai faraj, iaitu kemaluan. Ya. Okey. Anggota seksual yang seterusnya iaitu punggung. Punggung lelaki dan perempuan sama je kan. Okey, di mana punggung yang dia mempunyai satu lubang dubur di mana keluarnya najis. Sebab semua ni Allah ciptakan ada gunanya. Ya, contohnya faraj dan juga zakar ada gunanya mengeluarkan air kencing dan mengeluarkan air kencing dan apabila telah berkahwin membantu menghasilkan reproduksi iaitu melahirkan anak, ya. Okey, nanti kamu akan belajar lebih lanjut lagi. Dan begitu juga dengan dubur, dia mengeluarkan najis. Apabila kita tidak mengeluarkan najis ataupun bahasa kampungnya tidak berak dalam 3 hari, maka bermakna kita ada something ataupun sesuatu yang kurang sehat. Okey, kita perlu berak. Orang yang sehat dia akan berak sekurang-kurangnya ataupun membuang air besar sekurang-kurangnya 1 hari 2 kali.
Itu yang paling orang sehat. Jadi, tanya diri, adakah anda buang air besar tergolong dalam orang yang sehat atau tidak? Kalau tidak, bermakna orang yang kurang buang air besar atau jarang berak, pemakanannya tidak sehat ya. Okey, jadi inilah anggota badan yang perlu kita kenali. Okey. Jadi macam yang cikgu bagi tahu tadi awal-awal ya, anggota badan yang cikgu perkenalkan ni dalam muka surat 66 ni adalah anggota seksual yang mana sangat perlu dijaga. Tanda kita mensyukuri Allah bagi kita nikmat anggota badan, terutama anggota seksual ni, kita menjaganya agar tidak macam ni. Agar tidak, pertama, jangan disentuh tanpa sebab tertentu. Kalau contohnya dubur mestilah disentuh kalau untuk membersihkannya lepas buang najis ataupun cebok kan. Begitu juga faraj dan zakar lepas buang air kecil kan. Dan jangan melihat. No, tidak boleh melihat kemaluan orang lain dan juga kemaluan sendiri. Makruh kita buat lihat kemaluan kita sendiri ya, kecuali untuk kesihatannya. Lagi satu, jangan dirakam. Tidak boleh dirakam. Sebab bila kita rakam, mungkin orang lain akan tertengok. Boleh menyebabkan sesuatu yang tidak baik berlaku. Juga jangan paksa untuk disentuh. Ini perkara yang tidak dibolehkan, cara menjaga atau melindungi anggota seksual kita. Okey. Cikgu harap penerangan cikgu ni boleh memberi panduan sikit ya. Okey, kita pergi lagi kepada muka surat 67. Okey, tengok semua anak-anak yang disayangi, muka surat 67. Okey. Bagaimana cara kita menjaga baik-baik anggota seksual ni? Sebab anggota seksual ni adalah lambang maruah seseorang. Kalau tidak dijaga, bermakna maruahnya dia persia-siakan. Okey, sebagai contoh, bagaimana menjaga? Mestilah menutup aurat pakaian. Sebab itu minta maaf yang bukan Islam ya, mesti menutup aurat. Islam mewajibkan kita menutup aurat, terutama anggota seksual kita. Kalau kita hendak, cara kedua, cara si Amira ni dalam buku teks, dia jaga anggota seksual dia bila hendak tukar pakaian, lepas mandi ke apa, perlu menutup pintu agar orang lain tidak melihat anggota seksual kita. Sebab ini perlu dijaga ni. Bila kita sia-siakan anggota seksual kita, maka kita sia-siakan maruah kita. Maruah ibu bapa kita akan terpalit ya. Okey. Satu lagi, sebagai seorang wanita ataupun perempuan, sangat perlu berhati-hati. Salah satu untuk mengelak atau menjaga kita punya anggota seksual ni, terutama faraj dan juga buah dada, iaitu jangan pergi kawasan sunyi. Nanti ada orang jahat, dia paksa pegang, kan bikin takut. Okey. Sekiranya lah, contoh dalam buku teks ni, si Amira tidak menjaga anggota badannya, mungkin dia akan mendapat gangguan emosi apabila orang tengok ataupun orang kacau anggota seksualnya. Jadi, bila anggota seksual kita ataupun anggota maruh yang lambang maruh kita ni tidak jaga, orang lain akan memulaukan kita, mempersendahkan kita. Ni ya, sendiri je dia. Orang lain tidak suka sebab bilanya maruahnya tercemar. Di samping tu, bila maruah diri tercemar, pastinya ibu bapa pun akan ikut tercemar atau tercalar. Kesian kan ibu bapa? Jadi, pastikan kita kena jaga maruah kita.
Okey? Gitu kan? Terutama sebagai seorang Muslim. Sangat wajib menjaga maruah ya. Menjaga kita punya anggota seksual ni. Okey, sekali lagi. Cuba tengok 66, muka surat 66. Kita ulang untuk refleksi diri. Apakah anggota seksual? Bibir, payudara. Kalau perempuan, faraj. Kalau lelaki, zakar. Dan juga punggung dan dubur. Okey, boleh ingat kan? Okey, mudahan penerangan cikgu ni boleh memahamkan anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dari Cikgu Yumi.